101 konfigurasi platform dari noobs sampai jadi master. Yeah. Penafian, saya Hussein bin Muhammad ataupun Rimau tidak bertanggungjawab dengan sebarang penyalahgunaan maklumat dari tutorial ini. Segala teknik, prosedur, tools dan bahan yang dipaparkan dalam tutorial ini adalah bertujuan untuk pembelajaran sahaja. Tindakan menguji cuba menggunakan teknik, prosedur, tools dan bahan yang dipaparkan dalam tutorial ini terhadap aset atau sistem atau komputer bukan milik anda atau tanpa mendapat kebenaran bertulis adalah salah di sisi undang-undang. Gunakan maklumat dan teknik yang dipaparkan untuk meningkatkan kemahiran anda sama ada untuk tujuan akademik atau kemajuan kerjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada korang yang sudi menonton video tutorial Abang Web Hackzor 101. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum Abang mulakan tutorial ni, Abang mohon korang like, komen, share dan subscribe channel Abang sebagai tanda sokongan untuk Abang terus membuat konten-konten yang lebih baik di masa akan datang, insya-Allah. Okay, nice. Kita sambung konfigurasi platform part 2. Semalam kita dah buat konfigurasi Windows Terminal. Korang dah bubuh dah gambar kucing ke, kambing ke dekat sebagai background Windows Terminal korang? Cun. Okay, lepas tu kita dah buat configuration WSL2 dan kita dah buat partially installation Kali Linux. Kita dah set username dan password. Jadi dalam video kali ni part 2 kita akan lebih pada configuration, macam mana kita nak update, macam mana kita nak install Kali Linux default tools. Lepas tu kita akan touch apa itu WinCache, command asas WSL yang akan kita gunakan untuk kita operate, dan macam mana nak salin dan akses file dari host ke WSL. Okey, apa tu WinCache? WinCache adalah window mode yang menjalankan sesi desktop Kali Linux di tertingkap yang berasingan, separate Windows. Maksud dia, bila kita onkan WSL Kali Linux dan kita runkan WinCache, kita akan dapat satu desktop GUI Kali Linux. Dan kita boleh gunakan Kali Linux as GUI lah. Okey. Yang kedua, WinCache menggunakan Tiger VNC untuk komponen klien dan pelayannya. Okey, kalau korang nak lebih detail berkenaan dengan WinCache ni, boleh tengok lah dekat URL seperti dalam slide. Yang tu korang boleh baca dan research sendiri. Kita tengok lab guide konfigurasi platform part 2. Kita akan buat pemasangan dan konfigurasi Kali Linux di dalam WSL. Kita akan install Kali Linux melalui Microsoft Store. Di dalam part 1 kita dah cover. Kita akan launchkan Kali Linux, kemudian setkan kata nama dan kata laluan. Yang ini pun kita dah cover dalam part 1. Okey. Untuk part 2 kita akan update Kali Linux. Kita akan gunakan command ni lah. Ni korang boleh type ataupun copy paste daripada guide ni. Guide ni nanti link dia Abang akan share dalam description. Lepas tu kita akan install WinCache package menggunakan command berikut. Kemudian kita akan startkan cache. Okay, kita type command ni. Okay, jadi ini adalah minimal edition yang kita install. Yang kita install dalam part 1 tu minimal edition. Tak ada sebarang default pentest tools yang tersedia. Jadi kita perlu install Kali default tools. Kita akan gunakan command kat bawah ni. Yang ni dia ambil masa lah sebab lebih kurang 6 gig tak silap saya. Dia akan download dan dia akan set up. Lepas tu kita boleh start balik kita punya Kali Linux GUI melalui dengan menggunakan command cache, dan kita boleh play around lah dekat kita punya Kali Linux GUI. Buka Windows Terminal dan kita klik pada Kali Linux. Typekan command sudo apt update untuk kita update kita punya Kali Linux kita lah. Okey, dia akan minta kita punya password ni yang kita set dalam part 1 tadi tu. Masukkan password dan dia akan mula update. Lepas dah selesai update, kita typekan command sudo apt dist upgrade. Yang ni korang boleh copy paste daripada lab guide. Okey, tekan yes, Y ataupun enter terus dan tunggu sampai dia selesai.
Sekarang kita akan set up Kali WinCache. Kita akan install dalam Kali kita. Typekan command sudo apt install kali-win-cache. Boleh copy paste daripada lab guide. Okay. Tunggu sampai proses downloading dan setup package Kali WinCache ni selesai. Okay, dah selesai. Sekarang ni kita boleh type command berikut, cache help. Okay, untuk kita tengok options dalam cache ni lah. Nanti kita akan go through mana yang kita akan biasa pakai. Kita akan install Kali Linux Default Tools. So typekan command sudo apt install Kali Linux Default, atau korang boleh copy paste command daripada lab guide. Okay, masukkan ke password kita. Tekan enter. Okay. Nampak tu ada dekat 6 gig data tu yang dia akan download untuk dia setup Kali Linux Default Tools. Tekan yes dan tunggu sampai selesai, dia ambil masa. Dalam proses setup package ni nanti akan ada beberapa dialog box macam ni akan keluar lah. Yang ini boleh leave it as it is ataupun default, tak ada masalah. Sebab later pun kita boleh reconfigure balik. Okay. Ni tak ada isu sangat lah. Okay, tunggu sampai dia selesai. Kita akan start kita punya cache session. Kita type command cache dekat terminal Kali Linux kita. Tunggu sekejap sampai session Tiger VNC start dan kita dah dapat akses GUI Kali Linux through WSL. Kita gunakan WinCache tadi tu lah. So kalau korang tengok dah ada dah tools-tools yang biasa kita pakai, Kali Linux Default Tools ni yang tadi kita install tadi tu. Apt install Kali Linux Kali Default Tools tu. Okay, so setiap satu ni kita dah boleh guna lah. Contoh SQL Map ni kita cuba tekan, tengok. Okay, setakat ni nampaknya dia berfungsi. Nanti dalam lab yang lain kita akan gunakan lah. Boleh tekan ke kunci F8 untuk kita exit viewer ni. So kita akan kembali ke terminal. Yeay, sekarang ni kita dah boleh akses Kali Linux through WSL tanpa kita perlu onkan virtual machine kita. So convenient lah. Resource dia pun tak setinggi bila kita pakai VM. Nanti kita akan banyak gunakan tools-tools dan teknik-teknik daripada platform Kali Linux ni untuk kita buat proses pentest web application. Kita boleh akses terminal. Okay, dan kita boleh ping keluar. So dia akan pakai networking daripada host machine kita. So public IP kita akan keluar lah nanti. Okay, ni saja je kita testing command. Kita okay, ngam. Lagi sekali untuk kita minimize ataupun keluar daripada Windows Kali GUI ni, kita tekan ke kunci F8. Okay, nanti korang akan dapat screen macam ni, dialog box macam ni. Sama ada nak minimize ataupun exit viewer, tak ada masalah. Okay, sama juga dekat terminal Kali Linux pun kita boleh execute command. Bukan setiap masa kita akan gunakan Kali Linux GUI cache session tu. Ada ketika yang mana kita perlu akses pada GUI tools saja yang kita akan pakai. Kita akan onkan, kita akan pakai cache tu lah. Kalau tak, kita just pakai command line saja untuk runkan script ataupun tools-tools yang command line. So yang ini contoh yang sama, kita ping keluar, ping google.com. Okay, dia kata operation not permitted. Kita try tengok. Okay, ping ni, binary ping ni, user dia adalah root dan group dia adalah root. So kalau kita nak jalankan ping, kita kena type sudo depan tu, baru boleh. Ataupun kita boleh change dia punya user lah. Kita chmod. Kita tengok command-command WSL yang boleh kita gunakan. Dalam video konfigurasi platform part 1 kita dah touch sikit.
Tapi dalam ni kita cuba go through lah. WSL help. Kita type command berikut, dia akan senaraikan semua options yang ada untuk command WSL ni. Okey, kita boleh export distro, kita boleh import distro. Yang biasa kita pakai adalah list ni untuk kita senaraikan distributions yang kita dah install dalam Windows 10 kita. Dia ada untuk Ubuntu, Kali Linux, Debian dengan SUSE. Okay, kalau kita tambah options all, dia akan senaraikan semua distributions. Running yang mana yang tengah berjalan. Quiet dia akan paparkan distribution name saja. Verbose ni dia ada detail lah, sama ada tengah running ataupun dia terminated. Lepas tu yang biasa kita pakai shutdown untuk immediately terminates all running distributions and the WSL2 lightweight utility virtual machine. Okay, terminate ni pula kita boleh spesifikkan distro mana yang kita nak terminate. Kalau kita ada banyak kita punya distro, kita dah run dan kita nak spesifik terminate distro mana. So kita tengok contoh, kita type WSL list all. So dia akan paparkan lah. Dalam kes kita, kita hanya install Kali Linux saja. Kalau kita type WSL list quiet, dia akan bagi distro name saja. Okay, kalau kita type WSL list verbose, okay, so dia akan bagi tahu distro name, dia punya state, dia punya keadaan dia tengah running, dan version dia kita dah set dalam platform konfigurasi platform part 1, kita dah set default adalah WSL2. So kita nak shutdown. Okay. Lepas tu kita run balik list verbose, kita nampak dia dah stop. Okey, untuk kita startkan kita punya Kali Linux kita, klik dekat drop down ni, klik pada Kali Linux. Okey, dia akan ambil masa sikit untuk dia load sebab tadi kita dah terminate. Okey, dia dah load. Sekarang kita runkan command WSL list verbose sekali lagi dan nampak dia dah running. Okey. Kalau kita nak shutdown ataupun kita nak terminate, kita kena masukkan nama distro tu, Kali Linux. Okey, nampak tak? Dia dah terminate. Process exited with code 1. So bila kita list verbose, dia dah stop. Okey, yang ini saja yang command biasa WSL yang akan kita gunakan. Sekarang ni kita akan tengok command kex pula. Dekat kita punya Kali Linux terminal, kita type kex help. Okey, dia ada 3 mode, ESM, seamless, win, default win. Biasa pakai yang win ni lah. Kalau kita type kex saja, dia akan start dalam dedicated Windows mode. Kalau seamless mode ni, dia akan share desktop. Macam mana dia on top of Windows desktop. Lepas tu kita boleh start client, stop client, kill. Kita boleh set up password. Okey, kita tengok. Sekarang ni abang nak start kex sebagai user root. Jadi kita type sudo kex sl. Maksud dia nak startkan dia sebagai seamless mode. Tekan enter, password. Kita masukkan password Linux kita, Kali Linux kita. Enter. Okey, yang ni tekan OK saja. Tunggu sekejap. Okey. Dia dah start. Okey, nampak tak? Dah ada satu, apa kita nak panggil ni? Dah ada dekat sini bar ni. Jadi yang ini kelebihan dia, kita boleh cuba tengok ni. Kita boleh akses dia punya GUI dan kita boleh akses kita punya Windows host kita punya window. Okay, so kita boleh buka terminal dia. So kita boleh start terminal dia.
Okey, kita boleh type. Okay. Yang ni sebab user root, jadi tak perlu sudo. Okey. Lepas tu kita boleh log out. Yang biasa kita pakai sudo cax. Ni Windows mode. Dia minta password sebab sebelum ni abang dah siapkan password. Masukkan password. Okey, yang ini. Yang ini dia tak boleh lah minimize macam tadi tu. Dia kena tekan F8. Lepas tu kita nak minimize ataupun exit viewer. So yang itu sajalah untuk cax. Kita dah sampai part terakhir dalam video tutorial konfigurasi platform. Yang ini abang nak share dengan korang macam mana kita nak share file ataupun copy file daripada WSL ke host, host ke WSL. Okey, kalau korang tengok dekat sini, by default path kita dah working directory kita dia dah mount dekat C users kita punya profile. So kalau kita tengok, kita berada dekat sini lah. So untuk kita access desktop, kita type desktop, cd desktop dan kita listkan. So yang ini adalah file-file dekat desktop host PC abang. Okey, sekarang ni kita cuba run command nmap. Okey, nmap kita buat scene scan. Top ports kita specify 100 saja sebab tak nak lama sangat. Lepas tu target kita adalah scanme.org. Kita output file. Nama file dia yang inilah. Pastikan working directory kita sekarang dekat desktop. Okey, sekarang kita start scanning. Okey, dia dah selesai. Kita cuba tengok file ni. Okey, so dah ada. So file output nmap kita tadi dah ada dekat desktop. Kita boleh gunakanlah untuk kita buat reporting. Sama juga kalau kita pakai cax GUI. Okey, kita buka terminal. Okey, sekarang ni working directory adalah root. Okey, kita nak tukar working directory dekat mount point kita dan desktop. Ni host kita lah. So kalau kita list, dia akan paparkan lah semua file-file yang berada dekat desktop PC abang. Kita runkan command kita sama juga dan kita outputkan file kita. Pastikan working directory kita berada dekat desktop host, kat mount point tu. Okey. Okay, sama juga. Kita boleh exit. File tadi kita dah boleh akses. Okey. Alhamdulillah, selesai sudah video tutorial konfigurasi platform part 2. InsyaAllah nanti abang akan upload video berkaitan setup target. Sekali lagi terima kasih kerana sudi menonton video tutorial ni. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera.